Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Cikgu Hayati dan rakan-rakan sekelas yang saya kasihi. Saya Mas Irfan Natasha binti Muhammad Zahril dan ahli kumpulan saya iaitu Aina Natasha binti Muhammad Razuli, Nurul Auni binti Ahmad Salim, Aisyah Safia binti Sudirman dan Nurin Zulaika binti Nur Ismail akan membentangkan KP3 iaitu mengatur keperluan penginapan. Apa itu penginapan? Penginapan adalah tempat tinggal sementara bagi individu yang dalam perjalanan atas tujuan yang tertentu. Penginapan mestilah menyediakan tempat tidur, tempat istirahat, faktor keselamatan, berlindung dari suhu, hujan, panas dan dingin, dan akhir sekali ada tempat menyimpan barang. Langkah dalam menguruskan penginapan hotel. Yang pertama adalah mencari hotel melalui Yellow Pages atau internet. Yang kedua adalah kenal pasti keperluan majikan. Yang ketiga adalah telefon hotel yang dipilih dan akhir sekali, jangan lupa berunding dengan pihak hotel untuk mendapatkan harga yang berpatutan. Berikut merupakan 2.0 jenis penginapan. Jenis penginapan terbahagi kepada 3 iaitu hotel, rumah penginapan dan juga apartmen. Hotel merupakan rumah penginapan yang berbayar namun jangka masa untuk menginap adalah pendek. Hotel juga menawarkan kemudahan yang banyak, antaranya ialah penghawa dingin, televisyen dan juga bilik mandi. Seterusnya adalah rumah penginapan atau lebih dikenali sebagai homestay. Homestay adalah untuk kunjungan ahli keluarga jika mereka mengadakan majlis, pertunangan atau pernikahan di sesuatu lokasi. Akhir sekali ialah apartmen atau lebih dikenali sebagai rumah pangsa. Apartmen adalah sebuah unit bangunan yang merangkumi sebahagian daripada bangunan. Apartmen juga adalah salah satu tempat penginapan yang boleh dimiliki. Tidak seperti hotel. Hotel adalah sebuah tempat penginapan yang tidak boleh dimiliki. Jenis kelas penginapan terbahagi kepada 4 iaitu Royal Suite, Penthouse, Deluxe Room dan yang terakhir Superior Room. Bagi Royal Suite, khidmat yang ditawarkan adalah lebih prihatin dan ia terbahagi kepada 3 peringkat iaitu bintang, langit dan laut. Pengalaman adalah berbeza-beza bagi setiap pengguna kerana bergantung pada bilik yang dipilih. Yang kedua, Penthouse. Penthouse adalah sebuah rumah kecil yang dibina di atas bumbung apartmen. Penthouse mempunyai ciri-ciri yang mewah dan tidak boleh disewa. Yang ketiga, Deluxe Room. Deluxe Room juga bermaksud mewah. Bagi Deluxe Room, hotel akan menawarkan kelengkapan dan kemudahan yang standard untuk pengguna. Kebanyakan bilik yang ditawarkannya adalah besar dan berada di tingkat 5 ke atas. Dan yang terakhir, Superior Room. Superior Room kebanyakannya berada di tingkat 1 dan tingkat 2. Kemudahan yang dibina juga menggunakan bahan-bahan yang lebih murah. Untuk kelas pertama, pihak hotel telah menyediakan beberapa kemudahan tambahan seperti sauna dan bilik senaman. 4.0 Prosedur pengurusan penginapan secara umum. Dalam prosedur ini mestilah mempunyai langkah-langkah yang tersendiri iaitu yang pertama, mengenal pasti ciri-ciri penginapan yang kita mahu menginap. Tapi sebelum tu, kita kenalah semak dulu jadual perjalanan bersama pengurusan penginapan. Yang kedua, rezapkan penginapan dengan mengetahui tentang perkhidmatan utama yang disediakan. Yang ketiga, permohonan bayaran penginapan. Yang keempat, bayaran bagi penginapan yang telah direzapkan atau yang telah disahkan sebagai bukti bayaran yang telah dibuat. Bagi kriteria pemilihan penginapan pula, kita sebagai setiausaha perlulah memastikan reputasi penginapan yang kita pilih adalah bagus.
Selain itu, pengurusannya boleh dipercayai. Yang paling penting, pengurusan penginapannya mestilah mementingkan dalam aspek kebersihan. Selain daripada itu, flexibility ataupun pakej penginapan yang sesuai untuk kita menginap. Sebagai contoh, pakej makanan pagi, sarapan dikenali sebagai breakfast, tengah hari sebagai lunch, makan malam sebagai dinner dan juga perkhidmatan lobby. Sampai sudah ke tajuk kecil yang terakhir, iaitu langkah-langkah menempah penginapan secara online. Yang pertama, daftar sebagai ahli mengikut laman web penginapan yang dipilih. Yang kedua, tiada bayaran dikenakan untuk pendaftaran. Yang ketiga, masukkan maklumat penginapan seperti lokasi penginapan, tarikh penginapan, bilangan ahli kumpulan yang menginap bersama serta jenis penginapan. Oh, tidak lupa juga dengan info tambahan. Orang yang berumur 12 tahun ke atas akan dianggap dewasa semasa membuat tempahan. Kita pergi pula kepada isi yang keempat ataupun langkah yang keempat. Sekiranya sudah menemui penginapan yang selesa dan mengikut bajet anda, sila hubungi tempat penginapan tersebut. Setelah mendapat pengesahan daripada tempat penginapan mengenai kekosongan yang ada, teruskan membuat tempahan dengan menyelesaikan pembayaran menggunakan kad kredit. Dan langkah yang terakhir, selesai sahaja proses pembayaran, maklumat lanjut akan diberikan oleh pihak bertanggungjawab yang akan menguruskannya.